Topik kita pada pagi ini saya rasa topik yang sangat-sangat penting. Betul. Sebab ia melibatkan pegangan akidah, ia melibatkan iman dan kufur. Sebab kadang-kadang bila mana orang dia tak ambil berat tentang perkataan yang dilafazkan, sedar atau tak sedar, maka ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan kekufuran. Orang kata, pepatah menyatakan lidah tak bertulang. Apa makna dia tu? Kita nampak lidah tak tulang, memang tak ada tulang kan, lembut lah kan. Tetapi dengan yang tak bertulang ini menyebabkan seseorang itu menjadi hancur dan binasa kerana lidah. Jadi sebagaimana juga pepatah menyatakan kerana santan pulut binasa, Allah. kerana mulut badan binasa. badan binasa. Bukan terbalik tu. Kerana pulut santan binasa. Betul. Ya. Sebab dia tak apa nak kena baca. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Binasa di sini kalau setakat atas dunia ni tak apa lagi, tapi binasanya itu sampai ke akhirat. Itu yang kita tergugat akidah. Ya, tergugat akidah bila mana kita tidak menjaga lidah kita dan lisan kita. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatul insan. Keselamatan manusia itu, seseorang itu fi hifzil lisan, apabila dia menjaga lidahnya. Dan dalam hadis yang lain juga menyatakan tentang bagaimana antara perkara yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah antara punca utamanya adalah kerana lidahnya. Dan di sini kita tengok apa bahaya lidah ni yang kita sebut sebagai hati-hati dengan lafaz ni. Sebab apabila kita tak jaga perkataan yang kita tuturkan, ia dibimbangi boleh menyebabkan seseorang itu gugur akidahnya. Allahu Akbar. Akidah ni kita tahu benda yang paling penting. Lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada minuman, lebih penting daripada segala-galanya akidah. Sebab akidah itu penentu iman dan kufur. Ia tunjang ya. Tunjang. Untuk kita kenal Allah itu asas. Sebab itu disebut oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam buku beliau Al-Iman, beliau kata fa inna awwala wajibin ala kulli insan an ya'rifallaha an tariqil ilmi haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia kata perkara pertama yang wajib kepada setiap orang adalah kenal Allah. Kenal Allah itu apa? Akidah. Kenal Allah. Melalui apa? An tariqil ilmi, melalui jalan ilmu. Jadi bila kita kenal Allah, kita tahu kita siapa dan apakah peraturan-peraturan yang kita kena laksanakan, tugas-tugas yang kita laksanakan atas dunia ni, dan yang paling penting adalah macam mana kita nak jaga iman kita pada Allah, kita nak jaga akidah kita pada Allah dengan kita jaga lidah kita. Sebab bila kita bincang dalam konteks perkara yang menyebabkan gugurnya akidah ataupun disebut murtad, keluar daripada Islam, dia dah Islam dah tapi boleh jadi murtad kerana lidah. Kerana lidah. Nabi SAW menyatakan akan datang satu zaman, zaman kita ni, kan, hadis-hadis yang berkaitan dengan futuristik, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Nabi sering mengingatkan pada kita, antaranya asbaha mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Pagi dia beriman, petang dia kufar. Kadang petang tu dia beriman, esok pagi pula dia kufur pada Allah. Antara punca kekufuran tu datang daripada mana? Datang daripada lidah. Jadi kalau kita tengok seseorang yang gugur akidah dia, selain daripada perbuatan, itu jelaslah kan, daripada i'tiqad, daripada perbuatan, tetapi ia juga datang daripada perkataan yang kita sebut. Macam mana yang disebut sebagai perkataan kita sebut? Contohnya dia mengungkapkan sesuatu perkara yang bercanggah dengan pegangan Islam. Sama ada yakin begitu, ataupun dia engkar sesuatu, ataupun dia sengaja mempersenda-sendakan. Contoh beginilah hukum Allah Ta'ala hari ini. Saya teringat apa yang disebut dalam kitab Mastikah Hadis. Dalam kitab Mastikah Hadis dia kata sehingga kan ada orang itu orang tidak tutup aurat. Okey? Dia berdosa. Dia berdosa. Betul. Tapi orang yang mempersenda-sendakan hukum aurat, dia tutup aurat tapi dia mempersendakan. Dia kata apa ni zaman sekarang?
apa duk bungkus-bungkus ni macam hantu bungkus ya. Ni kolot semua ni. Allahu akbar. Dia sebenarnya dia sudah menghina apa? Menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Syarak itu sendiri. Hukum syarak. Ini benda berat sebenarnya. Benda berat sehingga menyebabkan kerana lidah tu menyebabkan boleh tergelincir akidahnya. Dia kena cepat-cepat mengucap dua kalimah syahadah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lagi, seorang yang minum arak. Minum arak ni haram tak? Oh, haram lah, dosa besar. Kalau ikut hukum undang Islam tu, dia kena hukum hudud tu. Bila kita minum arak kan, sabit kesalahan. Bila kita tanya dia, pasal apa minum ni? Allah dia kata, tahu tak haram? Haram. Pasal minum juga. Allah aku tagih. Jadi kena hukuman. Dari atas dunia kena hukuman. Tapi ada seorang minum arak, tak minum. Pasal apa? Jaga kesihatan, tak minum. Kan? Tapi arak ni, dia sebut, tapi arak ni dia tak haram. Halal je. Siapa nak minum? Saya tak minum. Tapi dianya benda yang halal. Sebagai contohnya kita begitu. Dia sudah menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah walau dia tak minum, tetapi dia jatuh murtad. Wal'iyazbillah. Dengan perkataannya, dengan keyakinannya, ataupun dia mempersendakan agama. Kan? Bila dia mempersendakan agama, contohnya dia kata apa? Allah, zaman sekarang zaman sosialis, zakat tak perlu lagi dah. Tak relevan dah. Tak relevan dah kau zakat ke apa ke. Kan? Solat nak tunduk, nak rokok, nak sujud apa, walaupun dia solat tapi dia mempersendakan zakat, dia mempersendakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu gugur akidah dia. Kalau dia mati dalam keadaan dia macam tu, wal'iyazbillah. Wal'iyazbillah. Dia mati dalam keadaan macam tu, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa implikasi tidak beriman kepada Allah Taala? Implikasinya finnari khalidina fiha abada. Masuk neraka selama-lamanya. Ini yang kita takut, yang kita bimbang. Maka dengan sebab itu, kadang-kadang benda ini dari sekarang ni banyak berlaku dalam masyarakat. Betul. Sebab apa? Sebab kejahilan. Ya. Maka dengan sebab itu kita kena pertingkatkan keilmuan, perbetulkan. Ni nampak ringan ni. Nampak simple kan? Nampak duduk dalam. Duduk dalam. Tetapi dia punya kesan dia sangat-sangat besar dalam kehidupan. Itu dah suatu akidah yang akhlak banyak lagi lah kan. Yang berlaku seumpama itu. Maka dengan sebab itu, sebagai mukadimahnya itulah yang kita nak sampaikan tentang hati-hati dengan lafaz. Allah